بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkaitan dengan akidah orang-orang Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla yang mereka kenali sebagai Yahweh, di mana antara akidah dan pegangan mereka berkaitan dengan Tuhan Yahweh yang mereka sembah itu ialah mereka meyakini dan mempercayai bahawa Tuhan Yahweh ini adalah hanya untuk mereka sahaja, tidak boleh disembah oleh bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain ingin memiliki Tuhan, maka kena ambil Tuhan yang lain daripada Tuhan yang mereka sembah. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, suatu akidah dan pegangan yang sangat pelik. Kita kalau merasakan bahawa apa yang kita yakini dan kita pegang itu benar, maka sudah pasti kita ingin orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, yang kita pegang. Tetapi orang-orang Yahudi ini bersikap sebaliknya. Mereka yakin mereka adalah agama yang benar, tetapi mereka tak nak orang lain ikut agama mereka. Kalau sembah Tuhan pun tak boleh sembah Tuhan mereka, khusus untuk mereka sahaja Yahweh yang mereka sembah tersebut. Jadi inilah satu penyakit yang ada di kalangan orang Yahudi, iaitulah merasai bahawa agama mereka ataupun bangsa mereka adalah bangsa yang istimewa dan ia tidak boleh dianuti oleh mana-mana bangsa yang lain. Agama tersebut ia adalah khusus untuk mereka. Justru itu dengan sendirinya sebenarnya tuan-tuan, orang-orang Yahudi ini meyakini adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah yang mereka sebut sebagai Yahweh ini. Sebab mereka kata kalau nak sembah Tuhan, sila ambil Tuhan yang lain. Jadi mereka iktiraf adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang perlu disembah oleh bangsa-bangsa yang lain daripada orang Yahudi. Jadi di sini sudah menunjukkan kecelaruan pemikiran dan akidah serta pegangan mereka di dalam beragama. Di samping itu, kita telah melihat banyak perkara-perkara yang telah disifatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak layak baginya. Umpamanya Allah Ta'ala yang mereka panggil sebagai Yahweh ini boleh dinasihati oleh para nabi yang diutuskan, sebagaimana yang kita lihat dalam pertemuan yang lalu. Apabila Allah hendak menurunkan azab kepada bangsa Yahudi, tiba-tiba Nabi Musa mencegah Allah daripada menurunkan azab tersebut, menasihatkan agar Allah tak buat perkara itu, jangan turunkan azab, nanti orang Yahudi tak suka kepada kamu. Jadi jangan kamu buat perkara orang Yahudi tak suka. Akhirnya tuan-tuan,
Allah tak jadi nak turunkan azab kepada orang Yahudi atas nasihat daripada Nabi Musa tersebut. Maknanya Allah yang mereka sembah itu mereka sifatkan boleh dinasihati, dan Allah yang mereka sembah itu boleh bertaubat pula, boleh menyesal atas perbuatan ataupun azam yang dia hendak lakukan. Dalam kisah tadi, Tuhan ataupun Allah telah menyesal kerana nak menurunkan azab. Muncullah Nabi Musa menasihatkan kepada Allah agar jangan turunkan azab. Jadi dia pun menyesal, Allah pun menyesal kerana nak menurunkan azab kepada orang Yahudi. Ini antara akidah dan pegangan yang pelik-pelik yang ada di kalangan orang Yahudi, yang mana sebenarnya akidah ini sangat berlawanan dengan sifat Allah Azza wa Jal, Tuhan yang esa, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang berkehendak. Tiada siapa yang boleh melarang dan menghalang apa yang Allah hendak lakukan. Jadi tuan-tuan, itu antara perkara-perkara yang telah kita sebut dalam pertemuan yang lalu berkaitan dengan Allah yang mereka sebut sebagai Yahweh, yang mereka panggil sebagai Yahweh, sifat-sifat dan pegangan-pegangan yang mereka yakini terhadap Allah Azza wa Jalla. Seterusnya pada malam ni saya nak cuba pula membincangkan berkaitan dengan satu golongan di kalangan orang Yahudi ini yang dikenali sebagai Al-Kahanah. Al-Kahanah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya mungkin kita boleh terjemahkan sebagai ahli agama. Tuan-tuan, kita dah sebut dan bicarakan dalam pertemuan yang lalu tentang pemikiran orang-orang Yahudi terhadap para nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakini juga bahawa para nabi ini adalah utusan Allah Azza wa Jal yang membawa wahyu dan juga membawa risalah kenabian daripadanya, iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi ini mereka berdepan dengan orang-orang Yahudi yang ingkar, yang kebanyakannya payah nak turut kata para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana pula ada satu golongan lagi selain daripada nabi-nabi ini. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai Al-Kahanah, iaitu ahli agama yang menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ini. Yang mana ahli-ahli agama ini mereka mendakwa juga bahawa mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas mereka juga ialah memberi petunjuk, memberi nasihat kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya mereka juga melihat bahawa taraf dan kedudukan mereka sama sebagaimana para nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita melihat di sini ada satu golongan lagi dari kalangan orang Yahudi ini yang kita sebut sebagai ahli agama, yang telah menyelewengkan ajaran agama Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di mana dalam hal ini kita dapati golongan ahli agama ini mereka sangat tidak suka para nabi ini berbicara tentang agama. Mereka mendakwa bahawa ahli agama ini ataupun para nabi ini membawa ajaran yang tak betul, yang betulnya mereka. Justru itu mereka cuba untuk memastikan kedudukan mereka ini tidak digugat oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut ahli sejarah, golongan ahli agama ini mereka adalah terdiri daripada anak-anak Liva.
iaitu salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam, di mana kedudukan ahli agama di sisi orang-orang Yahudi ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dan sesiapa yang hendak sampai kepada kedudukan itu, pada tahap itu, mestilah melalui ujian-ujian dan latihan-latihan tertentu, upacara-upacara keagamaan tertentu, sehingga akhirnya mereka mampu sampai ke tahap yang disebut sebagai al-kahanah ini, ahli agama tersebut. Tuan-tuan, ahli agama ini mereka mendakwa bahawa mereka lah sahaja yang berhak untuk menafsirkan nas-nas wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menyebut bahawa setiap korban yang hendak dilakukan, korban itu tidak akan diterima kecuali melalui ahli-ahli agama ini. Mereka, ahli agama ini adalah mereka yang terlepas daripada dikenakan cukai. Setiap orang kena membayar cukai, dan mereka tak perlu membayar cukai. Bahkan mereka pula yang menguasai dan memperolehi hasil cukai tersebut. Mereka menggunakan ataupun mengambil korban-korban yang berbaki yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mengumpulkan harta yang sangat banyak. Justru itu tidak peliklah kalau kita dapati bagaimana ahli-ahli agama dari kalangan orang-orang Yahudi ini, mereka mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Dan mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tuan-tuan, kedudukan mereka ini lebih kuat berbanding dengan raja-raja yang memerintah di zaman mereka. Jadi begitu keadaan dan kedudukan orang-orang yang kita kenali sebagai ahli agama ini di sisi penduduk ataupun di sisi bangsa Yahudi, yang mana mereka ahli-ahli agama telah menyelewengkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah demi kepentingan diri. Nak jaga kepentingan diri, maka mereka telah mengubah ajaran-ajaran agama Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ahli-ahli agama ni pula, mereka mempunyai majlis mereka sendiri, ataupun yang kita sebut sebagai organisasi yang khusus, yang terdiri daripada ahli-ahli agama yang besar, yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi di kalangan orang-orang Yahudi ini, yang mana jumlah mereka sebagaimana yang disebut oleh Guitenberg, itu seorang pengkaji barat. Tak tahulah betul ke tidak tajwid tu, saya bersebut nama dia, wallahu alam. Lebih kurang macam itulah kalau nak sebut namanya. Guitenberg menyatakan bahawa jumlah keanggotaan di dalam majlis ahli agama Yahudi ini adalah seramai 70 orang. Yang mana mengikut Guitenberg, mereka yang dipilih ini berasal daripada orang-orang yang dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam suatu perhimpunan untuk bertemu dengan Tuhan Yahweh. Jadi orang-orang inilah yang akhirnya yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi Musa alaihissalam, telah mengambil peluang itu
sehingga akhirnya menyelewengkan ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Mereka mewariskan majlis ini, majlis ahli agama ini, daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Bahkan majlis ini boleh membuat keputusan yang berkaitan dengan agama. Sesuatu undang-undang mereka yang akan tetapkan. Undang-undang yang berkaitan dengan muamalat, hubungan sesama manusia, undang-undang yang berkaitan dengan perkahwinan dan talak, penentuan tentang hari-hari agama dan tarikh-tarikhnya, penentangan terhadap golongan yang mereka anggap menyeleweng. Semua ini adalah di bawah keputusan dan ketentuan majlis ahli agama tersebut. Tuan-tuan, majlis agama ini juga bertindak sebagai perantara bagi menyelesaikan perbalahan di kalangan puak-puak di kalangan Yahudi ini. Bahkan mereka lah yang telah mengeluarkan keputusan bagi membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla telah menolak dan memerangi golongan ahli agama ini. Jadi kerana tak tahan dengan dakwah dan seruan Nabi Musa untuk memerangi mereka, maka akhirnya mereka telah mengeluarkan keputusan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dengan kedudukan mereka yang sangat tinggi ini di sisi orang-orang Yahudi, mereka menggunakannya untuk menjaga kepentingan diri mereka. Mereka menyuruh sesuatu perkara dan melarang, mengharamkan mengikut kehendak mereka sesuatu perkara dan menghalalkan sesuatu perkara mengikut kehendak mereka. Dalam hal ini kita lihat bagaimana mereka cuba menguasai masyarakat dengan meletakkan semua segala urusan kehidupan manusia ini di bawah pengaruh mereka. Jadi tuan-tuan, kita boleh lihat di sini bagaimana golongan yang telah dipandang tinggi oleh masyarakat, khususnya orang Yahudi ini, mereka telah menyalahguna kedudukan yang ada pada mereka tersebut. Mereka mengubah apa yang mereka kehendaki, menghalalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim sendiri ada menyebut tentang golongan ini yang disebut oleh Allah sebagai golongan ahbar wa ruhban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini mereka mengambil pendeta ataupun ahli agama mahupun rahib arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Seorang Kristian yang mendengar turunnya wahyu Allah Azza wa Jalla ini pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Muhammad, kami tidak pernah menjadikan padri-padri kami sebagai Tuhan. Kami tak sembah mereka. Lalu Nabi menyebut, bukankah mereka telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu kamu patuh kepada mereka? Kamu taat kepada suruhan mereka, kamu ikut perintah mereka? Jadi tuan-tuan, ta'rifan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap konsep ketuhanan itu ialah bukan sekadar bermaksud kita ni sembah, sujud, rokok kepada yang selain daripada Allah. Mensyirikkan Allah ini bukan sekadar kita sujud, kita buat upacara-upacara keagamaan
kepada yang lain daripada Allah. Tetapi maksud mensyirikkan Allah ini juga ialah apabila kita mentaati, kita menuruti perintah orang yang telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah Ta'ala benarkan perkara tersebut, halalkan, dia haramkan. Allah Ta'ala haramkan, dia kata halal. Ini dibenarkan dan dibolehkan. Jadi pengikut-pengikut orang-orang yang taat terhadap ketetapan ini adalah dianggap sebenarnya menyembah orang yang telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tadi. Inilah yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah kepada orang-orang Yahudi, yang mana hakikatnya mereka telah menjadikan golongan ahli agama ini, al-kahanah, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sebagaimana yang telah kita sebut di dalam yang kita nyatakan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang berlaku ini, hakikatnya orang-orang Yahudi ini, mereka sebagaimana yang saya ulang dan saya sebutkan tadi, mereka cuba menukarkan ataupun cuba untuk menimbulkan kesamaran mana satu yang benar dan mana satu yang buruk. Perkara yang buruk itu mereka anggap sebagai perkara yang baik. Mereka i'tiqad itulah yang baiknya. Yang baik itu pula mereka anggap sebagai adalah buruk. Menyebabkan akhirnya mereka menolak kebenaran. Sebab mereka kata kebenaran dan kebaikan itu adalah buruk. Apa yang dibawa oleh para nabi itu tak benar. Apa yang dibawa oleh para rasul itu tidak betul. Jadi mereka menganggap kebaikan yang dibawa oleh para nabi ini adalah batil. Dan kebatilan yang mereka lakukan itu pula, yang mereka percaya dan i'tiqad itu pula adalah benar. Maka kita lihat di situ ada kesamaran di antara baik dan buruk. Puncanya apa? Puncanya ialah apabila menolak wahyu daripada Allah, menolak Allah dan Rasulnya yang menurunkan syariat. Wahyu Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menurunkan syariat yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul, mereka tolak. Mereka guna akal mereka di dalam menentukan mana satu baik dan mana satu buruk. Inilah kesannya, akhirnya mereka berada di dalam keadaan kesesatan. Tuan-tuan, kehidupan kita sebagai seorang Muslim juga boleh berlaku demikian. Kita jangan sangka sikap ini ataupun apa yang berlaku ini hanya berlaku kepada orang Yahudi sahaja. Ia boleh juga berlaku kepada kita orang Islam. Kalau sekiranya kita mendahulukan akal kita daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menolak panduan yang Allah Ta'ala berikan, panduan yang Nabi berikan, kita tolak, maka akhirnya kita akan dapati orang yang menolak hidayah ataupun petunjuk Allah Azza wa Jalla ini, mereka akan tersilap di dalam menentukan mana satu baik dan mana satu buruk. Tak tahu mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Akhirnya mereka menyangka yang buruk itu adalah baik dan yang baik itu adalah buruk. Kita dalam berdepan ataupun di dalam menjalani kehidupan, akal kita kadang-kadang menyangka bahawa ia baik. Arak, sesetengah orang dia menyangka adalah baik, sebab dengan minum arak sebagai contoh boleh menghilangkan masalah yang dihadapi. Dia tak perlu fikir. Ini sesetengah orang mungkin berfikiran demikian. Judi, dia kata apa salahnya kalau boleh menambahkan kekayaan. Riba, apa salahnya? Kita tak boleh lari daripada riba ini di zaman
moden yang penuh dengan kemajuan dan ketamadunan ini, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada riba? Mau tak mau kita kena terlibat juga dengan urus niaga yang berkaitan dengan riba. Dan pelbagai lagi perkara yang sebenarnya ia adalah buruk tetapi dianggap baik. Tuan-tuan, itu dalam bab agama. Dalam bab keduniaan pun banyak perkara juga yang kadang-kadang hatta kita melanggar peraturan yang disebut sebagai tak elok, yang itulah yang kita buat. Contohnya dalam bab jalan raya sebagai contoh, kan, ada peraturan jalan raya, setengah-setengah orang boleh ada je dia langgar lampu isyarat, setengah-setengah orang dia tak kisah pun pintas orang lain ikut sebelah kiri, dia tak kisah. Sebab bagi dia ini baik. Baiknya sebab apa? Nak cepat sampai ke destinasi. Ni lambat dah ni, nak pergi kerja ni, masa dah tak sempat dah ni. Langgar peraturan pun langgar dah. Anak-anak kita ambil peperiksaan, setengah-setengah tu meniru. Umpama sebagai contoh, bagi dia baik, dia kata tak ada masalah sebab nak berjaya, terpaksa meniru juga sebagai contoh. Ini bab-bab yang kita mungkin katakan bab keduniaan. Kalau bab keduniaan ini pun sesetengah orang tak boleh nak ikut peraturan yang ditetapkan, tak boleh nak bezakan di antara baik dan buruk, apatah lagi dalam bab-bab yang berkaitan dengan keagamaan, yang mana Allah sendiri dah tetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuan-tuan, saya teringat ada satu kisah seorang lelaki, kita beri nama dia Pak Lek lah sebagai contoh. Ada nama Pak Lek sini? Tak ada dah. Kalau ada tu bukan, tak ada kaitan dengan yang masih hidup ataupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Pak Lek ni tuan-tuan, satu hari dia bawa motosikal. Dalam keadaan dia bawa motosikal dia tu, dia bawa seorang diri. Tiba-tiba ada orang tahan motosikal dia, tahan nak tumpang. Pak Lek ni jenis orang baik. Pak Lek ni daripada kataan soleh. Biasalah orang Melayu dia ambil reka jadi lek. Akhirnya Pak Lek. Tuan-tuan, Pak Lek ni dia apabila orang tahan dia jenis orang baik, orang juruh dengan dia kata, orang bagus. Oleh kerana itu, bila orang tahan nak minta tolong tumpang, dia pun tumpangkan, tak ada masalah. Kebetulan pula tak ada siapa yang duduk belakang dia. Dia bawa motosikal seorang, dia nak tolong dan bantu orang ni. Lalu dia pun bawa lah dengan menumpangkan kawan tersebut, orang tadi. Tengah-tengah bawa tu, tiba-tiba ada pula seorang tahan lagi depan, tahan dia, nak tumpang juga. Kalau ikut tak boleh dah lah, dah ada dah belakang seorang ni. Tapi jenis Poleh ni jenis orang baik, orang bagus, nak tolong juga walaupun macam mana sekalipun. Dia kata nak buat, mungkin orang ni, kawan ni susah payah nak pergi ke tempat yang dia nak pergi tu, dia ada kecemasan, dia nak kena segera, dia kena tolong juga. Akhirnya dia pun bantu orang yang kedua yang menahan motor dia ni nak tumpang naik. Jadi naiklah dia dengan bertiga. Bayangkan tuan-tuan, bertiga ni kok berhimpit-himpit lah kan, bawa macam mana motor, tapi tak kisah, kerana nak tolong pun dia rasa. Bawa lagi tengah dalam keadaan terhimpit-himpit tu, tiba-tiba ada roadblock depan. Polis buat sekatan depan sana tu. Polis ni dia tak kisah ada roadblock, dia kata nak takut apa, aku bukan buat salah, aku nak tolong orang je. Aku bukannya buat salah, buat perkara yang tak betul. Aku nak tolong orang, nak tolong orang salah ke? Jadi dia dengan relaxnya, dengan tenangnya bawa motosikal pergi. Kalau saya lari dah, ataupun suruh turun dah orangnya. Dan dia relax je bawa motosikal sampai depan polis. Polis pun tahan juga. Dia kata, bila polis dia tahan ni, dia pun berhenti depan polis. Dia pun sebut kepada polis, dia kata kepada polis tu, minta maaf lah tuan, tak muat dah, dua orang dah belakang saya. Dia ingat ke polis ni tahan macam dua orang yang tahan sebelum ni nak tumpang motosikal dia. Jadi dia kata minta maaf lah, kalau muat saya tumpangkan lagi. Dah tak muat dah, dua orang dah belakang saya. Hak ni yang saya kata ni baik tak bertempat.
Baik dia ni bagus nak tolong orang, tapi tak boleh nak beza baik yang membawa kebaikan yang betul ataupun boleh bawa mudarat. Langgar peraturan, tak ikut ketetapan, tak ikut undang-undang jalan raya. Dia kata tak apa, asalkan nak tolong orang. Yang ini akhirnya bercelaru apabila seseorang itu tak ikut undang-undang. Justru itu tuan-tuan, kalau berkaitan dengan undang-undang Allah pun, undang-undang manusia ni kalau tak ikut akan jadi kecelaruan. Apatah lagi kalau tak ikut undang-undang Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dah tetapkan yang ini yang baik, yang ini yang buruk, peraturan-peraturan yang mesti diikuti. Yang baik, yang disuruh itu pastinya yang baik, yang dilarang itu pastinya adalah buruk. Maka kalau manusia tak nak ikut peraturan itu, manusia akan jadi bercelaru. Lihatlah apa yang berlaku hari ini apabila manusia menolak peraturan Allah, hukum hakam Allah Azza wa Jalla, menyebabkan hari ini kita tengok jenayah berlaku di sana sini. Hari ini orang mencuri bukan di malam hari sahaja, bahkan di siang hari. Kalau tak silap di sini Kota Warisan pun adakan kes baru ni, sampai mati pencuri tu. Kelompok ke pencuri nak panggil. Ada kes saya baca dalam WhatsApp. Dia kejar orang tu sampai mati. Nak buat macam mana, dah cari kerja sangat, mencuri siang. Tapi yang saya nak katanya ialah bagaimana kecurian itu boleh berlaku sampai siang hari, yang biasa sebelum ni mungkin jarang kita dengar, dan biasanya ia berlaku waktu malam. Hari ini siang-siang hari pun orang mencuri. Mengikut data yang terbaru yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, kes jenayah di negara kita lebih kurang 1 jam, kalau tak silap, dalam kes yang berlaku dalam 1 jam di negara kita hari ini ialah, kalau tak silap saya boleh cek semula, lebih kurang 12 kes berlaku setiap jam. Kita tak pecah lagi lah kes curi, kes rompok, kes rogol ke dan sebagainya, itu pecah-pecah. Tapi secara umumnya 1 jam lebih kurang macam tu, 12 kes. Maknanya tuan-tuan, sekarang ni lebih kurang setengah jam saya mengajar. Setengah jam sejak saya mengajar ni dah ada 6 kes dah, kes jenayah yang berlaku. Lebih kurang macam tu kesimpulan dan purata yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 6 kes, setengah jam. 12 jam adalah 12 kes 1 jam. Maknanya kita lihat bagaimana kita ni berada dalam keadaan yang tidak stabil, yang tidak tenteram, apabila masyarakat tidak mahu mengikut peraturan hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Inilah yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kita sebutkan tadi, yang dikuasai oleh ahli-ahli agama, mereka tak boleh nak bezakan mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah tengok sejarah orang-orang Yahudi sebelum ini berkaitan dengan orang Yahudi yang menolak ajaran Nabi Musa, yang tak mahu masuk dalam kota Palestin, yang dijajah oleh golongan ataupun dijajah oleh pemerintah Rom, Parsi, Babylon dan lain-lain lagi. Mereka dihalau daripada bumi Palestin. Kita dah tengok banyak kisah-kisah penghinaan Allah kepada orang Yahudi. Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana mereka menolak hukum hakam Allah. Salah satunya inilah yang kita tengok tadi, bagaimana golongan ahli agama menjaga kepentingan diri sehingga menyeleweng ajaran yang dibawa, menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan agama Yahudi yang memiliki ahli agama yang seumpama itu dengan Islam yang kita anuti, kita tak boleh nafi ada juga golongan yang seumpama ini dalam Islam. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan ulama-ulama Islam ini kepada 2 kumpulan.
Yang pertama ulamaul akhirah, dan yang keduanya ulama usul. Ulama yang pertamanya yang nak kerja kepada hari akhirat, dan ulama yang kedua ialah ulama yang jahat. Ulama yang menjaga kepentingan duniawi, menjaga kepentingan diri. Ada. Kita tak boleh nafi tentang perkara ni. Macam mana kita nak beza? Nak beza mudah je. Nak bezakannya ialah ulama yang ikut Quran dan hadis, itulah ulama yang benar. Ulama yang tolak Quran, yang mengubah dan cuba untuk menyelewengkan ajaran Quran dan hadis, itulah ulama jahat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita ni kena berhati-hati sikit. Walaupun kita ini berada di dalam ajaran yang benar, kita kena perhatikan juga, tengok juga. Walaupun mungkin dia ada gelaran ataupun sangat dikenali dengan keilmuan agama dia, tetapi bimbang, takut. Kita bimbang. Yang kita takut ialah dia menggunakan ilmu agama itu untuk menyesatkan manusia, sebagaimana yang berlaku di dalam agama Yahudi ini. Justru itu kita tak boleh nak tolak adanya golongan ini dalam Islam. Kita perlu melihat dan menilai dengan sebaik-baik yang mungkin. Macam mana kita nak tahu tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan ialah dengan mengaji dan belajar ilmu. Kena tahu tentang ilmu agama ni. Kita nak tahu ilmu agama ni ilmu agama yang baik ataupun tidak. Bukan ilmu agama yang diajar oleh alim ulama, ahli agama yang cuba menyelewengkan agama itu demi kepentingan dirinya. Macam ada seorang anak murid, tuan-tuan, dia pergi jumpa tok guru dia. Dia tanya fatwa kepada tok guru dia. Dia kata, tok guru, saya semalam pergi tangkap ikan, dapat ikan yang sangat besar. Saya tak berani nak makan ikan yang sangat besar tersebut, sebab tak biasa tengok ikan ni. Jadi boleh tak saya makan ikan tu, tok guru? Tok guru dia tanya tok guru dia lah. Tok guru kata, hak tak biasa makan ni jangan makanlah, tak molek, takut haram, syubhah, dia kata. Perkara syubhah tak boleh nak, perkara kita tak pasti, kena tolaklah, jangan makan. Anak murid kata, tak boleh. Ingatkan tadi kalau boleh makan nak pergi ke tok guru sikit. Tok guru kata, nanti nak tengok dalam kitab ni. Kok ada jumpa kan bahagian-bahagian bab ikan pelik-pelik ni. Nanti saya tengok kitab dulu. Dia pun ambil cari mana-mana kitab di tangan, hak jumpa capai tangan, tengok. Ada. Boleh makan, tak ada masalah. Ikan besar pun asal nama ikan boleh makan belaka. Kalau tak dicuba tu tinggal. Bila anak murid kata nak uji sikit, ingat nak uji sikit, boleh dah. Ada hak jenis macam ni, tuan-tuan. Kita jangan lupa. Hak nak jaga diri ni, nak jaga pangkat pun ada, nak jaga jawatan pun ada, nak jaga kepentingan diri ni ada ni. Hak jenis macam ni. Sanggup untuk mengaburkan kebenaran itu dengan kebatilan. Tukar kebatilan itu dengan kebenaran. Jadi dalam hal ini orang-orang Yahudi, mereka memang adalah terdapat di kalangan mereka yang sampai tahap telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kuasa yang ada pada mereka, pengaruh yang ada pada mereka, yang telah diberikan kepercayaan oleh bangsa Yahudi kepada mereka, digunakan untuk kepentingan diri semata-mata. Tuan-tuan, di kalangan ahli majlis, ahli agama yang saya sebutkan tadi, mereka ni ada majlis agama khusus, organisasi khusus untuk mereka. Mereka ada seorang ketua yang disebut sebagai Al-Kahinul A'zam, iaitu ahli agama, tok guru paling tinggi lah.
di kalangan mereka ni mereka lantik sebagai ketua, dan ketua ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang bukan hanya dalam perkara yang berkaitan dengan agama, bahkan juga dalam perkara yang berkaitan dengan kebendaan. Bahkan tuan-tuan, ahli agama ataupun ketua ini, dia juga kekuasaan dia melebihi daripada kuasa raja yang memerintah mereka. Dalam berkaitan dengan ahli agama sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang-orang Yahudi mempercayai bahawa kalau hendak berkorban, nak korbankan sesuatu, binatang ataupun perkara-perkara yang hendak dikorbankan, maka mestilah melalui ahli agama ini. Tak boleh korban-korban sendiri. Di mana mengikut kepercayaan orang-orang Yahudi dahulu, korban dalam agama mereka termasuklah korban manusia. Manusia juga dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yahweh. Umpamanya sebagaimana yang berlaku kepada Raja Ahaz, anaknya telah dikorbankan kepada Tuhan untuk mendekatkan diri. Begitu juga Jephthah telah dikorbankan kepada Tuhan. Ini peringkat awal. Korban itu melibatkan nyawa manusia. Kemudian tiba-tiba pegangan agama ataupun pegangan orang-orang Yahudi ini mereka dah berubah dah. Mereka mula-mula tadi menjadikan manusia sebagai korban kerana mereka percaya Tuhan ini sangat suka kepada darah. Jadi mereka korbankan manusia. Kali ini pegangan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan telah berubah. Maka mereka mempercayai bahawa Tuhan sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang soleh. Jadi mereka telah mengubah kepercayaan yang berkaitan dengan korban ini dengan mengatakan bahawa kalau nak berkorban memadai dengan juzuk yang ada pada manusia, iaitulah kulit yang dipotong daripada khitan. Kulit pada kemaluan, sama ada lelaki dan perempuan itu. Kalau perempuan daging itulah kan, kalau lelaki kulit dia. Jadi kalau nak korban, memadai dengan korban dengan perkara tersebut. Ditambah pula dengan binatang-binatang dan juga buah-buahan. Mereka akan bakar perkara-perkara tersebut di tempat ibadat mereka, dan mereka menganggap bahawa itulah hadiah mereka kepada Tuhan. Hadiah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka sembah, iaitu Yahweh. Jadi tuan-tuan, memang tak dinafikan di dalam agama Yahudi ini ada konsep korban sebagaimana dalam Islam. Islam pun ada korban juga, tetapi korban kita sudah pasti jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, memang korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak lama lagi akan melakukan ataupun menyambut Aidil Adha. Sebelum tu Aidil Fitri. Aidil Adha ni kita digalakkan untuk berkorban. Jadi berkorban itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nampak sama dengan orang Yahudi, tapi sebenarnya lain. Orang Yahudi berkorban dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Yang pertama tadi melibatkan nyawa. Yang keduanya berkorban pula dibakar. Tak dapat manfaat. Kita korban kambing ke, korban lembu ke, unta ke, kita tak buang, kita tak bakar korban tersebut, kita pakat makan. Mereka pakat bakar. Pembaziran yang berlaku dalam agama mereka.
Jadi ini adalah berlainan dan berbeza dengan agama yang kita anuti, iaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melakukan korban ini pada setiap hari, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Dan kadang-kadang mereka melakukan upacara korban ini dengan suatu sambutan yang panjang yang berkaitan dengan keagamaan ataupun hari kebesaran mereka, khususnya pada hari Sabtu ataupun pada hari-hari raya mereka. Mereka akan tambah lagi korban-korban selain daripada korban yang mereka buat pada tiap-tiap hari tersebut. Jadi itu pada pandangan mereka adalah dalil dan bukti hubungan mereka dengan Allah, dengan Tuhan yang Tuhan Yahweh yang mereka sembah. Dan mereka yakin itu boleh menghapuskan dosa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan, di sini kita boleh melihat bagaimana peranan ahli agama di kalangan orang Yahudi ini sangat besar di dalam menyesatkan orang Yahudi itu sendiri. Mereka menyalahgunakan agama yang mereka miliki untuk merosakkan manusia. Sebab itu kita kenalah dalam hal ini, walaupun ia berlaku kepada orang Yahudi, kita dalam Islam juga mestilah melihat perkara ini agar kita tidak tertipu dengan golongan ahli agama yang kita sebut sebagai ulama usul ini. Al-ulama usul, ulama yang jahat, yang cuba untuk menjaga kepentingan diri dengan menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bimbang takut kalau kita tak boleh nak bezakan di antara baik dan buruk ini. Kita bimbang dalam keadaan kita bersembahyang, kita melakukan ibadat puasa, kita menyambut hari raya Idul Fitri, kita berkorban di hari Idul Adha, kita menunaikan ibadat haji, kita mengeluarkan zakat dan lain-lain lagi, tapi hakikatnya kita berada di dalam kesesatan. Ini yang kita takut. Kita bimbang akidah kita adalah akidah yang tak benar, dan kita mengikut ajaran yang salah yang dilarang oleh Allah ataupun yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran sesat hari ini terlalu banyak sehingga kadang-kadang kita tak terbilang ajaran-ajaran tersebut. Iaitu dalam keadaan kita setengah-setengah boleh isytiharkan ini ajaran sesat. Tapi yang berlaku hari ini bukan sekadar ajaran-ajaran sesat yang diisytiharkan itu sahaja yang sedang berleluasa, tetapi hari ini kita tengok dengan banyaknya pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam sedang dan juga dianuti, sedang dianuti oleh masyarakat Islam hari ini. Ideologi, pemikiran yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, ideologi materialistik yang mendahulukan kebendaan daripada agama, ideologi yang memenjarakan agama di masjid, di surau sahaja. Agama ni tak ada kena-mengena dengan kehidupan, tak perlu dipraktikkan dalam kehidupan. Ini adanya golongan-golongan yang terpengaruh yang perlu kita hindari mereka, supaya kita tidak akhirnya bimbang nanti kita sangka kita dah buat perkara yang betul, tetapi hakikatnya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak segala amalan-amalan yang kita buat, sembahyang yang kita buat, puasa yang kita buat, ibadat haji yang kita buat, kerana akidah dan pegangan kita yang salah, yang dibawa oleh, yang berlawanan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, moga dengan sedikit apa yang kita dengar pada malam ni dapat kita ambil sebagai pengajaran dan aktibat. InsyaAllah dengan pengetahuan itu kita dapat mengenali orang-orang Yahudi ini dengan lebih dekat, dan seterusnya kita jadikan ia sebagai panduan ataupun sebagai pengajaran untuk kita di dalam menjalani kehidupan sehari-harian, insya-Allah. Moga-moga ia baik untuk kita semua. Mohon kemaafan kalau sekiranya ada kesilapan dan ketelanjuran
khususnya masa yang mungkin agak lama yang diambil pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.